Sarai, okey. Sambung malam ni syarat yang kedua. Malam ni kita akan sambung terma dan syarat orang yang menjual dan pembeli ataupun syarat penjual dan pembeli. 5 syarat penjual dan pembeli malam ni kita akan bincang, iaitu syarat yang kedua. Syarat penjual dan pembeli dia ada 5 syarat ataupun 5 terma untuk kita patuh, untuk kita jaga. Kita akan sambung malam ni terma yang kedua, syarat sah pembeli ataupun penjual yang kedua. Macam mana orang yang sah berjual beli? Kita nak tengok ciri-ciri orang yang sah berjual beli. Dia ada 5, mesti ada 5 ciri ataupun kita panggil 5 syarat orang yang sah berjual beli. Bukan semua orang sah berjual beli. Al-Fadil Abdul Malik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz Man, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 6, muka surat 6, syarat bagi orang yang berangkat. Muka surat 6. Sambil-sambil tuan-puan kita slow-slow dulu, sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita mula dulu, intro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meneruskan pengajian kita pada malam ini. Kelas ganti sepatutnya kita adakan pada hari Selasa hari itu, oleh kerana ada masalah teknikal sedikit, saya tak perasan ada kelas waktu tu, jadi terpaksa di cancel. Jadi alhamdulillah kita akan sambung pada malam ini. Tajuk tuan-puan masih lagi bertajuk besar, iaitu syarat sah orang yang menjual ataupun membeli, ataupun bahasa ringkas kita panggil 5 syarat pembeli dan penjual. Bahasa lebih mudah lagi tuan-puan, 5 ciri-ciri orang yang sah berjual beli. Bukan semua, kita ingat, bukan semua orang yang dibenarkan oleh syarak untuk terlibat dalam transaksi jual beli. Hanya dibenarkan orang-orang yang tertentu sahaja untuk terlibat di dalam ekonomi ataupun terlibat di dalam transaksi jual beli. Ada 5 syarat tuan-puan, dibenarkan oleh syarak untuk terlibat di dalam jual beli ataupun sah menjual dan membeli. Ini ada 5 syarat ataupun 5 jenis orang yang dibenarkan oleh syarak. Yang pertamanya kita dah bincang antara induknya tuan-puan, tajuk ataupun ciri yang pertama yang paling asas, yang paling penting, yang kita dah bincang pada minggu lepas, iaitu ahli tabarruk. Ini syarat yang paling asas, yang paling penting. Dalam 5 syarat ini, yang penting adalah syarat yang pertama ataupun ciri yang pertama, orang yang nak terlibat dalam sistem jual beli, mestilah orang itu titlenya ataupun statusnya di sisi syarak ahli tabarruk ataupun ahli tasarruf ataupun mutlaqut tasarruf. Itu istilah di dalam muamalat. Adapun di dalam bahasa kita panggil orang yang dibenarkan, orang yang mempunyai kuasa untuk mengurus hartanya sendiri di sisi syarak. Jadi syarak yang mengakui ataupun syarak yang memperakui bahawa mereka ini ataupun orang-orang ini dibenarkan untuk menguruskan harta mereka sendiri. Bahasa mudah kita panggil ahli tabarruk ataupun mutlaqut tasarruf ataupun ahli tasarruf. Itu orang yang mampu ataupun orang yang dibenarkan oleh syarak untuk mengurus harta sendiri. Mesti ada 3, akil, baligh dan rasyid.
tiga ciri itulah dia ciri orang yang ahli tabarruk apabila ada tiga ciri. Dan kita dah sudah sebut tuan-puan angka-angka yang perlu kita ingat. Angka-angka yang perlu kita ingat kita dah sebut pada minggu lepas. Syarat yang kedua yang kita akan bincang pada malam ini tuan-puan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dia agak mudah sahaja tuan-puan, agak mudah. Dia yang asasnya ialah syarat yang pertama. Syarat yang pertama, ciri yang pertama itu adalah yang asas. Jadi yang kedua, ketiga mudah. Apa yang kedua yang kita akan bincang pada malam ini? Syarat yang kedua ialah orang yang dibenarkan oleh syarak untuk terlibat di dalam sistem jual beli, iaitu yang orang yang tidak dipaksa. Jadi malam ini kita akan bincang, iaitu orang yang tidak dipaksa dengan cara yang tidak sebenar. Kalau paksa dia, maka tidak sah jual beli. Paksaan yang tidak sebenar. Kalau paksaan yang sebenar, yang dipaksa oleh syarak, maka itu sah. Kita akan bincang pada malam ini. Yang ketiganya, syarat yang ketiga, orang yang disyaratkan mesti orang Islam. Bagi mereka yang nak berjual beli mushaf Quran. Yang ketiga ni nak penting juga tuan-puan, sebab biasanya kita sebagai penjual, kadang-kadang kita jual juga Al-Quran ataupun buku-buku Al-Quran ataupun buku-buku biasa yang ada di dalamnya Quran, tetapi non-Muslim yang beli juga kita jual. Ini tidak sah. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i tidak sah jual beli Al-Quran ataupun ayat yang ada di dalamnya Al-Quran, atau buku-buku agama yang ada di dalamnya Al-Quran, ataupun buku-buku agama yang ada di dalamnya tulisan-tulisan yang dimuliakan oleh syarak. Seperti tulis nama-nama Nabi, nama-nama para malaikah. Ini tidak dibenarkan oleh syarak untuk menjual kepada orang Islam, orang bukan Islam. Jadi syarat yang kedua, yang ketiga ialah disyaratkan orang Islam, mesti dia itu orang Islam sekiranya nak menjual beli Quran ataupun buku agama ataupun hadis ataupun buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran. Juga kita akan bincang pada malam ini yang ketiga. Dan yang keempat tuan-puan, yang keempat, disyaratkan orang Islam juga untuk membeli hamba. Untuk membeli hamba Islam, disyaratkan orang Islam. Syarat tidak membenarkan hamba dijual, hamba yang Islam dijual kepada orang kafir, tidak dibenarkan. Ini syarat yang keempat. Dan yang kelima, insya-Allah minggu depan. Yang kelima minggu depan, yang keempat dan yang kelima minggu depan, kita tak sempat mungkin untuk kita cover semua empat berbaki. Yang kelimanya ialah syarat untuk menjual senjata. Ini juga mesti dia itu kafir yang bukan kafir harbi. Tidak sah menjual senjata kepada kafir harbi. Tapi kalau kafir itu kafir zimmi, bukan kafir harbi, maka sah kita jual senjata. Tapi ada syarat-syarat dia. InsyaAllah minggu depan. Jadi itulah saja tuan-puan 5 syarat ataupun terma bagi orang yang nak terlibat dalam jual beli, ataupun orang yang penjual ataupun pembeli mesti ada 5 syarat. Baik, kita sambung tuan-puan syarat yang kedua pada malam ini. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ataupun nombor 2 dalam kitab Jawi, dia kitab Jawi dia tulis bab, dalam kitab Rumi biasanya dia akan tulis nombor, nombor 2. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Muka surat 6 kalau tulisan Jawi, iaitu syarat-syarat bagi orang yang berakad. Apabila sebut orang berakad ataupun aqidain, dia merujuk kepada penjual dan pembeli. Sebab itulah bahasa mudah kita sebut 5 syarat penjual dan pembeli. Syarat pertama, mesti dia ahli tabarruk, dan syarat yang kedua, tidak ada paksaan ke atas penjual dan pembeli, tidak boleh dipaksa dengan cara yang tidak sebenar. Kalau paksa dia jual, maka tidak sah. Kalau paksa dia beli, maka tidak sah jual beli paksaan. Tapi ingat, paksaan yang tidak sebenar. Baik. Tiada, nombor bab, tiada dipaksa penjual atau pembeli. Paksa itu dengan qaid dia, dengan tiada sebenar, yakni dengan tiada sebenar di sisi syarak. Kalau paksa yang diperintahkan oleh syarak, paksa yang dibenarkan oleh syarak, maka paksaan itu sah. Kenapa? Kerana paksaan yang dibenarkan oleh syarak.
dan paksaan yang diperintah oleh syarak. Memang syarak memerintah supaya paksa dia untuk jual, itu sah. Tetapi yang tak sahnya secara umum, sekiranya paksaan ini tidak ada kaitan dengan syarak, paksaan yang tidak sebenar bahasa mudahnya. Kalau kita paksa penjual supaya dia jual kereta kepada kita, ataupun paksa pembeli supaya dia beli barang kita, paksaan yang tidak sebenar tidak sah. Apa maksud paksa, tuan-puan? Bukan paksa rela, tidak. Biasa kita kadang-kadang kawan-kawan kita pujuk kita, kawan-kawan kita ajak kita beli barang dia, pujuk beli barang dia, merayu beli barang dia, minta tolong beli barang dia, dia kecek kita, akhirnya kita kata akulah, tak apalah aku belilah, terpaksa beli. Itu dia panggil paksa rela, sah. Innamal bai' an taradin. Kerana jual beli ni, tuan-puan, berlaku di atas dasar reda meredai, ataupun rela merelai, ataupun setuju mempersetujui antara penjual dan pembeli. Tidak boleh paksaan. Maksud paksa ni apa, tuan-puan? Paksa ini dia tidak ada ruang. Dia tidak ada ruang untuk memilih. Kita paksa dia, kalau dia tak beli, maka kita tembak dia. Kita melibatkan ancaman nyawa dia sehingga dia beli. Itu dipanggil paksa pada syarak. Paksa pada syarak ini, paksaan yang tidak ada pilihan dan mengancam nyawa dan harta dia. Kalaulah tak beli, aku tembak. Bila? Tembak segera. Bukan tembak esok, dia boleh lari lagi. Kalau dia beli juga, maka tidak, maka sah. Kenapa? Kerana ada ruang untuk dia lari, tiba-tiba dia beli juga. Ini paksaan yang sebenar di sisi syarak. Baik. Ini bukan paksa Melayu. Melayu ni kadang-kadang dia guna je paksa. Aku terpaksa belilah. Bukan nak pun kadang-kadang kesian, duduk pujuk, kesian. Itu paksa rela. Itu sah. Paksa rela sah. Ini paksaan pada syarak. Paksaan pada syarak ini, iaitu dia tidak ada ruang untuk dia memilih, ataupun tidak ada ruang untuk dia menolak, dan melibatkan ancaman nyawa ataupun harta. Kawan kita lah, orang datang suruh beli, dia paksa kita, kalau tak beli juga, aku curi, aku tembak. Kalau tak beli juga, aku akan samun harta benda. Itu dia panggil ancan harta kita dan ancan nyawa kita, maka terpaksa beli. Maka terpaksa itu tidak sah di sisi syarak. Dari itu tiada sah akad orang yang dipaksa menjual harta orang itu dengan tiada sebenar. Kalau paksa suruh jual, kerana pembeli ni dia berkenan sangat harta kita, dia pujuk kita tak nak jual, tiba-tiba dia paksa. Kalau kamu tak jual juga kereta ni oleh kerana dia berkenan sangat, aku berkenan sangat kereta ni, jual pada aku, dia tak nak jual. Kamu tak jual, aku tembak sekarang. Maka kita pun jual lah kereta pada dia, maka tak sah. Itu dia panggil paksaan pada syarak. Adapun kalaulah paksa yang dibenarkan oleh syarak, maka sah jual beli. Sebaliknya, sah akad jika dipaksa dengan sebenar. Sah dipaksa dengan sebenar. Kalaulah paksaan itu paksaan yang dibenarkan oleh syarak, memang diperuntukkan di dalam undang-undang muamalat, maka sah. Mana contoh dia, tuan-puan? Kita bagi contoh dulu sebelum kita baca. Contoh dia berlaku dalam isu qardi, dalam isu aqdun qardi ataupun akad hutan. Akad hutan, tuan-puan, dia akan ada isu hakim dibenarkan untuk memaksa orang yang berhutang yang tidak mahu membayar hutang. Ini ada peruntukan di dalam peraturan muamalat. Jadi hutang ni, tuan-puan, kita akan belajar akan datang dalam bab akad hutang. Dia ada dua, tuan-puan. Pertama, akad jual beli hutang, dan yang keduanya akad hutang. Berbeza dua tu. Akad jual beli, kita sedang belajar jual beli tunai, jual beli hutang. Secara umumnya jual beli ni ada jual beli tunai dan ada jual beli hutang. Itu secara umum. Jual beli tunai itu pula ada jenis yang kita sedang bincang ini,
ada jenis yang kita panggil jual beli yang sebenar, ada jenis jual beli mu'atah. Yang kita sedang duk bincang ni jenis jual beli tunai. Sekiranya kita tak nak jual beli tunai, kita akan sebut akan datang tuan bagaimana cara untuk kita akad jual beli hutang. Maka kita kena beza di antara jual beli hutang dengan berhutang. Di sinilah tempat dia tuan. Kalau keliru di sini, kesan hukum akan besar. Dia beza kesan hukum. Di sinilah tuan, kadang-kadang orang akad jual beli hutang, tiba-tiba dia pergi hukum riba hutang. Sangat jauh beza dia. Kalau tuan perasan nanti kita akan belajar bab riba, tuan akan berlaku tempat-tempat yang majoriti orang keliru. Kenapa keliru? Kerana dia tak biasa. Tak biasa dalam bidang muamalah. Dia hanya dengar sahaja, dengar riba lebih. Dia tak pernah belajar secara intensif tajuk riba. Dia tak pernah orang panggil terdedah secara intensif tajuk riba. Jadi menyebabkan dia akan mudah menghukumkan riba. Sedangkan yang kita buat, yang orang buat, jual beli secara hutang 10 tahun. Walaupun dia punya harga di antara cash dengan harga hutang berbeza jauh, maka tidak menjadi isu. Kenapa? Kerana akad itu bukan akad hutang. Sebab itu tidak melibatkan riba. Akad jual beli hutang tidak melibatkan riba. Kita akan belajar juga bab riba. Jangan bimbang tuan, insya-Allah clear. Kalau panjang umur, kita khatam bab jual beli akan masuk bab riba, dan kita akan sentuh juga riba hutang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman yang jelas kepada kita supaya kita tidak mudah untuk menghukumkan. Ada orang jual beli kereta secara hutang lebih, harga cash 100,000, harga hutang 150,000, maka orang yang tak berapa nak faham, dia akan mengatakan sama sahaja, ini interest, sedangkan itu bukan interest. Itu dipanggil apa? Skim pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank yang ada menawarkan produk Islamik, ataupun bank Islam dan bank-bank lain yang menawarkan pakej Islamik. Maka dia tidak ada menawarkan hutang. Tidak, dia akan menawarkan skim pembiayaan kenderaan, skim pembiayaan perumahan. Konsep dia insya-Allah kita akan belajar. Dia ada dua akad yang kita boleh implement dan yang popular dibuat oleh bank Islam dan juga bank-bank lain yang menawarkan pakej ataupun produk Islamik. Baik. Jadi kita nak tuan-puan, secara sepintas lalu saya sebut jual beli hutang satu, yang kedua ialah hutang. Jadi akad hutang ni tuan-puan, akad hutang dia boleh berhutang umum, asalkan benda yang sah, asalkan harta boleh berhutang. Cuma kita je tuan-puan biasanya sebut hutang melibatkan duit. Sebab dikecilkan skop, sebab dah pupus sudah muamalah, menyebabkan kita nampak hutang duit. Tidak. Sebenarnya dalam ilmu muamalah ataupun dalam bidang ekonomi, apabila kita sebut hutang, akad hutang, dia tidak melibatkan duit sahaja, bahkan dia melibatkan harta secara umum. Apabila nama maliyatun, apabila nama harta, maka sah untuk berhutang. Sah untuk berhutang. Contoh, kita boleh berhutang nasi boleh, kita boleh berhutang beras, kita boleh berhutang gula, kita boleh berhutang baju, kita boleh berhutang kenderaan, semua boleh. Dan apabila, ingat tuan-puan, kalau berhutang satu benda, dia tidak wajib bayar benda, dia wajib bayar nilai yang sama dengan benda. Contoh tuan-puan berhutang nasi satu pinggan, nasi goreng satu pinggan, saya nak hutang. Dia benarkan hutang? Ya. Nilai berapa nasi goreng satu pinggan? Nilai dia adalah RM7 sahaja. Nasi goreng Pattaya, tuan-puan, nasi goreng Pattaya, kita boleh hutang ataupun tidak? Boleh. Bukan jual beli hutang, lain. Berhutang. Apabila berhutang, takrif hutang ni tuan-puan, membayar memulankan balik nilai yang sama dengan benda yang kita ambil. Tu dia panggil hutang. Jadi apabila kita berhutang satu pinggan nasi goreng Pattaya yang nilai dia RM7, kita boleh bayar sama ada dengan nilai RM7, boleh bayar dalam bentuk duit, kita boleh bayar dalam bentuk harta lain. Harta apa kita boleh bayar? Nilai yang sama. Mungkin kita boleh bayar dengan keropok, kita boleh bayar dengan roti, kita boleh bayar dengan nasi juga.
apapun nilai yang dipersetujui oleh orang yang memberi hutang, sah. Sah. Cuma dia akan ada syarat dia. Dia akan ada syarat. Syarat dia tuan-puan, hutan mesti menetapkan tarikh. Juga kita akan belajar. Contoh, kita pergi bertemu dengan seorang, kita bertemu dengan kawan kita, dia kata, mak, aku ni ada hajat sikit nak berhutang. Biasanya kita akan berhutang apa tuan-puan? Kita akan berhutang duit. Kita ambil lah popularnya kita berhutang duit. Kita minta berhutang duit, kita kata aku nak berhutang duit 100,000. Maka kawan kita akan bagi. Ingat, syarat dia, syarat hutang mesti menetapkan tarikh bayar. Sebab tu tuan-puan, hutang dia ada dua status. Pertama dia panggil hutang yang muajjal, hutang yang hal, hutang yang tunai, dan yang kedua ialah hutang yang muajjal. Hutang belum sampai tempoh bayar, itu dia panggil hutang yang muajjal. Ini istilah yang kita akan belajar. Hutang yang kedua, yang pertama tuan-puan dia panggil hutang hal, hutang yang wajib dibayar sekarang. Yang kedua, hutang muajjal, hutang yang belum sampai tempoh matan, belum sampai tempoh wajib bayar. Maka tuan-puan, dua-dua ini status hukum berbeza. Umumnya hukum bayar hutang itu wajib, itu umum. Bila wajib bayar hutang? Wajib bayar hutang apabila hutang itu menjadi hal, hutang itu menjadi cash, tunai. Bila hutang menjadi tunai? Apabila sampai tempoh yang dipersetujui, yang ditetapkan oleh kedua-dua pihak untuk bayar, maka tarikh itu wajib dia bayar, bukan lagi sunat. Contoh tuan-puan, contoh. Kita minta dengan kawan, Mat, boleh tak aku nak berhutang? Berapa ribu? Aku nak berhutang, contohlah, kena 10,000 sahaja. Okey, 10,000 boleh, insyaAllah. Aku bagi 10,000 dalam tempoh setahun. Maknanya hari ni 18 hari bulan, contoh 17 hari bulan, 17 hari bulan 2022 kamu kena bayar. Cukup tempoh untuk bayar. Bermakna tuan-puan, setahun akan datang, tarikh yang sama cukup setahun, ketika itu hutang kita bertukar daripada muajjal kepada hal, iaitu jadi hutang wajib dibayar. Dipanggil hutang hal, iaitu hutang tunai. Kenapa? Kerana dah sampai tempoh yang wajib bayar. Maka ketika itu hukum di sisi syarat wajib. Syarat menekan kita supaya wajib bayar pada tarikh dan masa telah ditetapkan. Ada yang kedua tuan-puan, nama dia ialah hutang muajjal, hutang yang belum sampai tempoh bayar. Apa status dia? Tak wajib bayar, tapi sunat bayar awal. Tak wajib bayar lagi ni. Kenapa? Tak sampai lagi tempoh. Contoh hari ni kita ambil, tahun depan wajib bayar, bulan depan tak wajib bayar, sunat bayar awal. Bulan akan datang mampu dah, tapi tak wajib bayar, sunat bayar awal. Nak dapat pahala, sunat bayar awal. Bila? Kita bayar bila-bila sebelum sampai tempoh yang dijanjikan. Itu sunat bayar awal. Itulah dia tuan-puan, hutang yang dipanggil tempoh hutang belum sampai tempoh bayar. Belum sampai tempoh. Samalah konsep kita berhutang bayar kereta tiap bulan tuan-puan. Sebelum tarikh jangan lebih expired dia, maka sebelum lebih expired dia itu kita panggil sunat kita dah bayar awal. Tapi kita kadang-kadang tak terbiasa dengan muamalat ni tuan-puan, tak tahu sunat, tak tahu wajib. Cuma kita kata tak boleh lebih nanti kena interest. Itu saja kita jaga. Bukan jaga soal wajib, soal sunat, tidak. Tapi apabila kita dah belajar ilmu muamalat tuan-puan, kita boleh implement. Jadi bayar awal itu untuk dapat pahala sunat, tapi pada hari tarikh contohnya ditetap setiap 17 hari bulan kena bayar. Maka 17 hari bulan itu wajib, sebelum itu sunat, sebelum itu sunat bayar. Apa yang kita nak cerita tuan-puan? Bagaimana situasi dan gambaran wajib, situasi dan gambaran boleh dipaksa orang yang berhutang yang sampai tempoh bayar tapi dia tak nak bayar, boleh dipaksa dia menjual harta benda dia kepada orang yang memberi hutang. Siapa yang terpaksa? Yang memaksa ialah hakim, yang memaksa ialah qadi dalam kerajaan Islam. Qadi boleh paksa orang yang berhutang, yang tak nak bayar hutang, jual harta kamu ini dan duitnya bayar hutang. Boleh. Jadi contoh macam mana tuan-puan? Contoh, dia berhutang 10K,
sampai tarikh dia tak nak bayar. Sampai tarikh wajib dia tak nak bayar. Apabila orang yang minta hutang pergi minta, telefon tak nak angkat, pergi rumah minta hutang, dia kata tak ada apa ni, tak ada nak bayar, tak ada duit nak bayar. Sedangkan kita tahu bahawa dia ada harta, dia ada banyak aset, dia boleh bayar tapi dia tak nak bayar, cuma dia cakap tak ada duit. Maka ketika itu orang yang nak memberi hutang ini, orang yang tuan hutang ini, apa tindakan dia boleh buat? Kalau dia tahu bahawa kawan tu memang ada duit tak nak bayar, kalau dia tahu memang tak ada duit sungguh, sunat dia lanjutkan tempoh. Sunat tuan hutang lanjutkan tempoh hutang, bagi lagi tempoh lagi 6 bulan ke 3 bulan terpulang kepada tuan hutang. Sunat bagi tuan hutang untuk memberi ruang kepada dia sehingga dia mampu bayar. Tapi kalau dia tahu bahawa dia ada harta, dia ada aset, maka apa tindakan dia boleh buat? Dia report kepada qadi. Dia report kepada qadi ataupun kepada hakim. Maka apa tindakan hakim boleh buat? Maka hakim boleh panggil orang yang berhutang dan cek adakah harta dia, ada aset dia. Aset dia bukan dalam bentuk wang, dalam bentuk fizikal, boleh jual. Maka hakim boleh paksa dia supaya jual tanah kamu ini, jual kereta kamu ini, dan baki ataupun bayar balik duit orang 10k, baki itu serah balik kepada dia. Ambil 10k sahaja. Siapa yang nak kena paksa? Yang nak kena paksanya ialah hakim ataupun qadi. Sah ataupun sah ke tidak paksaan ini? Asalnya tak sah, maka ini situasi sah paksa. Kenapa? Kerana ini paksaan yang sebenar yang diperuntukkan oleh syarak. Okey, saya tuan-tuan, itu pengecualian paksaan yang sah yang diperuntukkan oleh syarak. Sekira dia enggan bayar, tak nak bayar, inilah dia. Soalan kata apa? Bolehkah kita minta cagaran kepada orang yang nak berhutang? Ya. Inilah isu tuan-puan. Isu kalau orang nak berhutang kepada kita, ada isu cagaran. Kalau kita tak percaya, maka boleh kita minta cagar. Letaklah apa pun sebagai cagaran. Letak emas ke, letak motor ke, letak kenderaan ke, letak tanah ke. Boleh cagaran. Sebab apa? Sekiranya dia tak bayar, maka benda cagaran inilah yang kita boleh jual. Yang kita boleh jual. Macam konsep rahnum tuan-puan. Rahnum tu, itu dia panggil hutan bercagar. Hutan dan meletakkan cagaran. Kadang-kadang tuan-puan, orang dah lupa, dah hilang rahnum ni. Dia tak tahu sebenar konsep rahnum yang sebenar dalam muamalat. Yang dia nampak apa tuan-puan? Dia nampak standard rahnum. Dia nampak rahnum ni tempat tempat gi simpan ataupun gi cagar duit emas, tempat cagar emas. Dia tak nampak hutan. Sebenarnya rahnum ni tempat berhutan tapi disyaratkan cagar. Dia tak nampak macam tu, tak nampak hutan tuan-puan, nampak cagar sahaja. Dia kena tak sah cagar selagi tak ada hutan. Dia kena akad hutan dulu. Akad hutang, pergi di rahnum, saya nak berhutang 10k. Rahnum kata boleh, kalau 10k kena bawa emas yang berat sekian-sekian. Kita pun bawa emas yang berat sekian-sekian. Kemudian dia setuju. Okey, kita letak emas. Emas itu cagaran kepada kita. Kenapa kita nak cagar emas? Kerana kita nak berhutang 10k dengan rahnum. Jadi konsep rahnum dalam muamalah adalah tempat berhutang dan disyaratkan meletakkan benda ataupun harta untuk dicagarkan. Kita nampak hari ni tempat cagar je kita nampak. Tempat cagar dapat duit, tempat cagar dapat duit. Bukan cagar dapat duit, berhutang duit cagar emas. Itu dia kena twin balik minda kita. Baru tak nampak standard sangat. Ni kadang-kadang hebat. Oh, saya ada emas, apa-apa pun saya boleh cagar. Maksudnya apa-apa pun saya boleh berhutang, boleh cagar emas. Dia tak nampak hutang itu kan. Cagar apa-apa boleh harta benda. Kita cagar motor orang dulu, cagar tanah tuan-puan, nak berhutang 100k cagar tanah, bawa geran tanah, cagar kenderaan boleh. Baik, kita tengok contoh dia tuan-puan. Tengok contoh. Kita dah sebut secara ringkas dalam bahasa kita tengok bahasa kitab. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh sah
dipaksa. Asalnya tuan-puan, syarat yang kita sedang bincang iaitu mesti penjual dan pembeli tidak dibenarkan ataupun tidak boleh dipaksa dengan cara yang tidak sebenar. Kalau paksa dia dengan cara yang tidak sebenar, tak sah jual beli itu. Melainkan ada pengecualian sekiranya paksaan yang sebenar yang diperuntukkan oleh syarak. Syarak membenarkan untuk paksa. Siapa paksa? Qadhi ataupun kerajaan yang memaksa orang yang enggan membayar hutang supaya dia jual harta dia dan baki hutang itu, ataupun bayar hutang dan baki itu serah balik kepada dia. Mana contoh? Seperti orang yang dipaksa oleh hakim menjual harta orang itu. Kenapa? Kerana membayar hutangnya, hutang orang yang dipaksa itu. Sama macam orang yang dipaksa dengan sebenar. Mana dia? Orang yang ada padanya makanan. Ada dua isu. Isu pertama, orang yang tak nak bayar hutang sampai tarikh wajib bayar, dia ada harta benda tapi dia tak nak bayar, dia tak nak jual harta dia, maka boleh hakim ataupun kerajaan ataupun qadi paksa orang berhutang itu supaya dia jual aset dia jual harta dia, bayar hutang orang ini. Isu yang kedua iaitu kerajaan boleh memaksa orang yang ada makanan asasi apabila ada situasi krisis makanan, tuan-puan. Kita minta jauh, ada isu, ada situasi, ada zaman yang berlakunya krisis makanan dan ada orang yang stok dia banyak di rumah dia. Stok dia banyak di rumah dia, makanan-makanan asasi seperti beras, seperti gandum. Boleh kerajaan paksa supaya dia jual kepada orang yang memerlukan. Sah. Asalnya paksa ni tak sah. Tapi sekiranya ada situasi tertentu dan syarat-syarat yang tertentu dibenarkan, syarat membenarkan untuk kerajaan memaksa orang yang memiliki makanan asasi dan syarat dia stoknya dia lebih, stok dia banyak untuk keperluan diri dan anak-anak dia, stok dia banyak, maka dibenarkan untuk dia jual yang baki. Bukan jual stok keperluan dia, tidak, yang baki. Mana contoh yang kedua dibenarkan dipaksa oleh syarak? Orang yang ada padanya makanan, ini merujuk ni makanan kawalan kerajaan, makanan asasi. Orang yang menyorokkan makanan. Nah, isu dia sorok makanan yang asas. Ketika mana zaman berlakunya zaman krisis makanan, maka dia keluarkan balik makanan, maka dia stok dia banyak untuk dijual secara harga yang mahal. Maka itu kerajaan boleh campur tangan. Makanan apa? Makanan yang diperlu oleh manusia. Ini makanan asasi seperti beras, seperti gula, seperti minyak. Kalau kita sekarang ni keperluan asalnya cara menetapkan makanan asasi. Apa dia? Kalau makanan asasi satu tempat itu gandum. Kalau beras. Maksud makanan asasi ni tak makanan utama. Kalau tak ada benda tu, orang tak boleh hidup. Kalau tak ada minyak, boleh lagi. Cuma minyak tu termasuk barang kawalan kerajaan. Tapi dalam syarak dia tak termasuk minyak. Dia termasuk barang yang diperlukan oleh manusia untuk survive, untuk hidup. Yang diperlukan oleh manusia dipaksa oleh hakim menjual pada yang lebih dari hajatnya untuk setahun. Dia kena kira stok. Yang boleh paksa, kerajaan boleh paksa dia jual kepada orang lain, kena tengok stok untuk setahun. Sempat ada stok untuk setahun, anak dan isteri dia. Kalaulah dia simpan stok setahun berah dia, maka lebih itu boleh dijual kepada orang lain, boleh dipaksa jual kepada orang lain. Sah jualan orang yang menjual harta orang lain. Ini tambahan saja, ini mudah saja, tambahan ini mudah. Sah jualan orang yang menjual harta orang lain yang memaksa ia orang lain itu menjualkannya hartanya. Lagilah mudah ini. Kenapa? Ini isu dia. Kita tuan asal, tuan harta tu paksa jual harta dia. Lagi mudah. Ini lagi sah nak cerita. Ini info tambahan saja. Contoh kita pinjam kereta orang, lalu tuan dia tu paksa kita supaya kita jual kereta dia, kereta yang dipinjam. Yang tu lagi sah. Kenapa? Paksaan yang sah. Ini nak cerita paksaan yang sah. Paksaan yang diperuntukkan oleh syarak, dua isu, dan isu tambahan ini iaitu paksaan tuan harta lagi boleh. Kita pinjam, ada orang pinjam kereta kita tapi dia tak nak hantar.
Apabila dia tak nak hantar, maka kita paksa dia supaya dia jual. Itu sah. Sah jualan orang yang menjualkan harta orang lain. Orang lain tu yang memaksa ia menjualkannya kerana kenapa sah? Yang demikian itu sudah lebih daripada izin, padahal harta itu bukan dia punya. Baik, sikit lagi tuan-puan sebelum kita cukupkan masa. Ada satu terma lagi, kita baca 2 malam ni. Terma ni agak penting tuan-puan. Yang paksaan ini jangan berlaku, sebagai info tambahan saja, tapi yang ni agak praktikal dengan kita, iaitu menjual buku ataupun apa saja yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran, jual kepada orang non-Muslim. Juga berlaku tuan-puan. Kadang-kadang di kedai-kedai buku ada student-student non-Muslim, student-student Cina yang dia ambil subjek di sekolah, subjek pendidikan Islam, maka dia nak beli buku pendidikan Islam, sedangkan dia bukan non-Muslim. Ini ada isu dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Dia tak dibenarkan jual beli, tapi bagi heboh boleh. Ni kena tahu dia punya peruntukan syarak dalam mazhab kita. Apabila tak boleh jual, kita tengok ada tak dia punya alternatif lain. Ada alternatif lain, kita boleh heboh, kita boleh hadiah kepada dia. Cuma kena tengok kalau dia tu nampak orang yang mengacam Islam, maka tak perlu kita heboh dan kita hadiah. Jual beli lagi memang tak sah. Baik, syarat yang ketiga tuan-puan, qala al-musannif rahimahullahu taala, pada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, syarat penjual dan pembeli yang ketiga, syarat menetapkan mestilah orang yang nak menjual, mestilah orang yang nak membeli Al-Quran dan buku-buku yang ada tulisan Quran, mestilah dia Islam. Tu. Orang yang membeli mushaf ataupun Quran itu hendaklah ia pembeli itu Islam. Syarat pembeli yang nak membeli Quran ataupun mushaf ataupun hadis ataupun kitab yang ada di dalamnya Quran ataupun kitab yang ada di dalamnya nama-nama Nabi, ataupun mudahnya kita panggil kitab sirah, maka mesti dia itu Islam. Mesti dia di Islam. Maka jadi dia nak hurai satu persatu. Maka tidak sah jika pembeli itu orang kafir sekalipun murtad, wal'iyazubillah. Walaupun dia kafir, dulunya di Islam, tapi ketika dia nak membeli Quran ataupun mushaf ataupun buku hadis ataupun buku agama ataupun buku sirah ataupun buku auliaullah, buku wali Allah, ketika dia nak membeli itu, maka dia murtad, wal'iyazubillah, juga tidak sah. Mereka tidak sah memiliki Quran. Ini yang ilah dia. Sebab apa syarat tidak membenarkan? Syarat tidak membenarkan untuk dia memiliki Quran dan juga kitab-kitab ada di dalamnya Quran. Tak dibenarkan milik dengan cara jual beli. Itu dia punya poin dia, ataupun kata kunci. Kenapa syarat tak benarkan orang kafir? Kerana syarat tidak membenarkan untuk dia milik. Sorry, saya silap tadi. Saya kata tadi boleh heboh ataupun boleh hadiah. Milik tak dibenarkan, atau ada pun yang dibenarkanlah pinjam. Sorry, saya tersilap. Dibenarkan ialah pinjam. Kerana pinjam tidak milik. Dia tak memiliki Quran itu. Dia tak boleh milik. Tapi pinjam dia bukan milik. Pinjam ini dia hanya milik manfaat sahaja, bukan milik ain. Milik manfaat. Boleh dia nak tengok, boleh dia nak baca buku yang ada dalam Quran, boleh. Macam pihak-pihak sekolah tuan-puan, sekolah dia memberi buku teks pinjaman kepada student non-Muslim, itu sah. Dia tidak jual beli, itu dia bagi pinjaman buku teks. Kalau dia kena beli sendiri, itu problem sikit. Tapi ada tuan-puan, ada, jangan bimbang, ada di bawah tu, dia dibenarkan juga untuk orang yang kafir yang nak beli Quran, nak memiliki Quran, tapi orang kafir yang tidak mengancam Islam. Dia nak berjinak-jinak, macam dia nak belajar pendidikan Islam, dia dah mula berjinak-jinak. Itu insya-Allah kita akan detailkan minggu depan. Hari ni kita umum dulu, minggu depan kita akan lagi kita detailkan. Baik, kita teruskan tuan-puan.
Kerana apa tidak sah jual beli kepada orang kafir Quran ataupun hadis ataupun buku-buku yang ada, buku-buku agama ataupun buku-buku yang ada di dalamnya tulisan Quran ataupun buku sirah ataupun kitab auliaullah, para wali Allah. Ataupun ini ataunya dia cerita tadi mushaf Quran, yang ketiga ataupun apa jua yang tertulis padanya, pada buku itu Quran. Padanya ini dalam tulisan itu Quran. Meskipun satu huruf yang ditulis dengan tujuan Quran. Pertama, tuan-puan, tidak dibenarkan menjual kepada orang kafir sekiranya pembeli sekiranya kita nak jual itu Quran. Yang kedua, mushaf. Yang ketiga, buku ataupun tulisan yang ada di dalamnya Quran, yang ditulis dengan qasab ataupun tujuan Quran. Walaupun satu huruf sahaja buku tu, tuan-puan. Lagi-lagilah kalau huruf itu banyak. Lagi-lagilah kalau huruf itu banyak. Kita tengoklah adakah disebut lagi. Disebut lagi atau yang keempat. Atau di dalam ilmu lain yang mengandungi ayat Quran seperti nahwu. Atau yang kelima, atau terkandung di dalam azimah. Dalam azimah itu ada Quran. Tulisan azimah yang kita nak pakai ini ada tulisan Quran yang ketika dia tulis azimah dia qasad Quran. Baik, kesimpulan tuan-puan, apa yang tidak dibenarkan untuk jual kepada pembeli kafir? Kerana syarat yang ketiga ini, syarat yang ketiga, mestilah pembeli yang nak membeli Quran ini mesti dia itu Islam. Tak boleh jual Quran kepada orang kafir. Apalagi selain pada Quran. Pertamanya tak dibenarkan jual Quran. Yang keduanya ialah tak dibenarkan menjual buku ataupun tulisan yang ada di dalamnya huruf Quran walaupun satu huruf yang ditulis dengan tujuan Quran dan qasad Quran. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, buku juga. Yang kedua pun buku juga yang ada tulisan Quran. Yang ketiga ni buku apa? Buku-buku agama ataupun kitab-kitab agama yang ada di dalamnya tulisan Quran. Seperti dia tulis ini, seperti kitab nahwu, seperti kitab fiqh kita, seperti kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab nahwu, kitab saraf, ada dalamnya Quran. Ataupun bahasa student sekolah ni seperti kitab pendidikan Islam, pendidikan Quran dan Sunnah, kitab buku tasawur Islam. Tu. Dan yang keempat, tuan-puan, yang tidak ada dalam kitab kita ni, keempat disebut dalam hasyiah. Apa dia yang keempat? Hasyiah I'anatul Talibin disebut, iaitu kitab-kitab sirah juga disebut. Kitab-kitab sirah ni khilaf ulama, tuan-puan. Yang tak khilafnya empat itu yang ada Quran. Ada setengah ulama mengatakan, tuan-puan, kitab sirah walaupun tidak ada Quran. Kalau kitab sirah ada Quran, ini termasuk dalam 4 tadi. Tuan-puan, termasuk dalam 4. Tapi kitab sirah yang tidak ada Quran juga tidak dibenarkan. Ini khilaf. Ada ulama yang mengatakan bukan saja Quran, bukan saja hadis yang tak boleh dibenarkan jual kepada orang kafir, bahkan nama-nama yang dimuliakan oleh syarak, iaitu nama-nama Nabi dan nama-nama malaikat. Kitab sirah yang tidak ada dalamnya tulisan Quran, tetapi ada di dalamnya nama-nama Nabi yang dimuliakan di dalam syarak, tidak sah dijual kepada orang kafir. Ini ada setengah ulama yang menetapkan, walaupun dia khilaf. Yang tak khilafnya 4 tadi, iaitu jual Quran, jual buku tulisan yang ada jual buku yang ada dalamnya huruf Quran walaupun satu huruf, jual buku-buku agama yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran. Tetapi yang khilaf, tambahan yang khilaf ni apa? Yang khilafnya ialah ada setengah ulama mengatakan nama-nama yang dimuliakan oleh Allah, iaitu nama-nama malaikat, nama-nama Nabi, juga tidak sah dijual kepada orang kafir. Kenapa? Kerana dia mulia. Dan ada setengah ulama mengatakan, tuan-puan,
Bukan saja nama Nabi, nama malaikah, bahkan nama-nama para awliya Allah, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab para wali Allah juga tidak dibenarkan menjual kepada orang kafir. Kenapa? Kerana mulia mereka ini. Ini tambahan saja. Baik. Ada pengecualian yang boleh yang dibenarkan untuk kita untuk kita syarat membenarkan untuk orang kafir milik. Apa dia? Ni. Kecuali ni pengecualian dibenarkan orang kafir milik walaupun ada di dalamnya tulisan Quran. Apa dia? Kecuali mata wang emas atau perak atau kertas. Wang kertas, wang dinar, dirham dan wang kertas. Wang kertas tuan-puan, contoh dia kalau kita pergi di Riyal Arab Saudi, di Riyal dia akan tulisan dia ada tulisan la ilaha illallah, contoh. Ada tulisan la ilaha illallah. Kalau tulisan bahasa Arab Riyal tu okeylah, betul, bukan tulisan Quran. Tapi kalau ada tulisan Quran di duit kertas, maka dibenarkan untuk orang kafir milik. Kalau dinar juga ada cetak tuan-puan. Dinar dicetak dengan la ilaha illallah tepi tu, contoh. La ilaha illallah. Juga dirham dibenarkan. 3 jenis ni tuan-puan dipanggil mata wang. Mata wang asal dalam Islam 2. Tetapi terlepas zaman berkembang, maka mata wang Islam dan ini tidak lagi digunakan, maka pengganti kepada dinar dan dirham ialah mata wang kertas. Mata wang kertas menjadi pengganti kepada mata wang asal di dalam ekonomi Islam, iaitu dinar dan dirham. Sebab itu kesemuanya sekali kalau kita campur semuanya alat pertukaran dalam ekonomi Islam ada 3 sekarang, iaitu dinar, dirham dan wang kertas. Kecuali mata wang emas atau perak atau kertas yang ada bertulis padanya, yang pada mata wang itu ayat Quran. Kenapa dibenarkan dia milik? Kerana keadaan menhajati demikian itu, yakni keadaan menjadi keperluan untuk bertukar, untuk dia milik. Kerana dah menjadi alat pertukaran dalam sistem ekonomi Islam, maka terpaksalah orang kafir juga milik dinar, terpaksa orang kafir juga boleh milik dirham, terpaksa orang kafir boleh milik wang kertas yang ada di dalamnya tulisan Quran. Terpaksa, darurah. Kenapa? Kerana menjadi keperluan untuk pertukaran dalam sektor ekonomi. Dan tiada dikosokkan Quran. Syarat dia ketika dia cetak itu, dia tulis sahaja tulisan Quran, tapi tidak dikosok, tidak ditujukan ataupun tidak niat nak kepada tulisan Quranul Karim. Cuma dia ambil tabarruk sahaja. Demikian juga atap rumah. Pengecualian kedua. Pengecualian pertama, boleh orang kafir milik. Boleh orang kafir milik, iaitu wang kertas. Yang lain tak dibenarkan untuk dia milik. Buku pendidikan Islam. Pak Tan untuk jalan tanya, hukum menjual buku agama bukan Islam. Buku agama yang ada di dalam Quran tak sah jual beli. Tidak sah jual beli kepada orang kafir. Tetapi kita akan sebut, kalau tak sempat malam ni, insya-Allah kita akan tambah minggu depan. Sekiranya orang kafir itu dia berjinak-jinak dengan Islam. Dia berjinak-jinak dengan Islam, maka orang panggil apa, ada juga ulama mengatakan sah. Sah pun ada ulama kata bukan jual belilah. Sah kita bagi hadiah, sah bagi heboh. Tapi muktamad tak sah. Muktamad yang pinjam saja sah. Sebab pinjam bukan milik, bagi pinjam. Adapun bagi jual beli, kerana jual beli ini dia pindah milik. Jadi milik dia Quran itu. Sedangkan Quran itu mulia, dia tak boleh milik perkara yang paling mulia di sisi Allah, tiba-tiba sedangkan status dia masih belum Islam. Baik, pengecualian kedua dibenarkan tuan-tuan. Pengecualian kedua dibenarkan untuk orang kafir milik kerana darurah, kerana menjadi keperluan selain daripada wang kertas, wang emas dan wang perak. Yang keduanya, demikian juga sama juga atap rumah. Jika ada padanya pada atap rumah itu yang bertulis ayat Quran. Kenapa dibenarkan untuk orang kafir milik?
kerana hajat dan tiada dikosokkan Quran, kerana menjadi keperluan dia, dan tidak ditulis, dicetak, ketika cetak itu tidak diniatkan sebagai Al-Quran. Atap rumah tu panggil apa tu, kita nak buat oni, contohnya ada tulisan Quran. Sah dijual kulit mashaf ataupun mishaf, boleh baca, yang telah bercerai daripadanya, daripada Quran, kepada orang kafir. Kalau mishaf, kulit dia tu bukan jual Quran, jual kulit. Dan kulit tu syaratnya dia dah bercerai, dah tidak lagi dinisbahkan kepada Quran. Bukan mishaf Quran, bukan. Mishaf saja. Kalau mishaf masih lagi dinisbahkan kepada Quran kerana dia bertangkut dengan Quran lagi, memang dipakai lagi, maka itu juga tidak dibenarkan. Sah dijual kulit mishaf ataupun mashaf yang telah bercerai daripadanya, daripada Quran, dijual itu kepada orang kafir. Kerana apa? Kerana itu mishaf itu bukan Quran, mishaf bukan lagi Quran apabila dia bercerai. Sekalipun haram atas orang yang berhadas menyentuhnya. Itu soal lain, isu lain. Kalau dia ada hadas, haram dia sentuh. Baik, sedikit lagi uraian dia. Kita ada masa sikit lagi tuan-tuan, 5 minit lagi. Bagaimana tidak sah, seperti mana juga tidak sah orang kafir membeli Quran, kerana syarat dia mesti Islam nak beli Quran. Tidak sah juga, begitu juga tidak sah wakilnya membelikan untuknya, untuk orang kafir, sekalipun wakil itu orang Islam. Tak boleh. Kenapa tuan-tuan tak boleh dia wakil kepada orang lain? Kerana wakil dengan wakil sama power, sama level. Kalau orang yang nak buat itu tidak sah, maka dia juga tidak sah memberi wakil kepada orang lain. Dia tidak ada wilayah, dia tidak ada power, dia tidak ada kuasa yang dibenarkan oleh syarak, maka dia tidak boleh menyerahkan kuasa dia kepada orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Kerana dia tidak ada kuasa yang diberikan oleh syarak. Sebab itu syarat nak wakil pada orang lain tuan-tuan, syaratnya dia dibenarkan dibuat oleh syarak. Dia itu dibenarkan untuk dia buat sendiri, dibenarkan oleh syarak, baru dia boleh wakil kepada orang lain. Tetapi kalau dia tidak dibenarkan buat oleh syarak, bukan tak mampu, tak dibenarkan buat, tidak ada wilayah, tidak ada kuasa di sisi syarak, syarak tak benarkan dia buat, maka dia juga tidak boleh wakil kepada orang lain. Sama juga dengan Tok Imam nak akad nikah. Kalau Tok Imam itu Tok Wali itu dia tak ada kuasa, tak ada wilayah pada syarak, dia tidak sah mewakilkan kepada imam. Yang sah wakil ni dia ada wilayah, dia ada kuasa pada syarak, cuma dia tak nak buat, tak erti buat, dia pindah kuasa dia kepada imam. Boleh tak imam tolong akad bagi pihak saya, akad anak saya, akad apa dia? Akad nikah. Boleh. Tapi kalau dia sendiri tidak ada kuasa pada syarak, tidak dibenarkan untuk dia wakil kepada orang lain, walaupun wakil itu orang Islam sekalipun, tidak dibenarkan. Tetapi sah orang kafir jadi wakil, sebaliknya sah. Sebaliknya kalau orang Islam nak beli Quran, oleh kerana dia boleh beli Quran, dia ada kuasa nak beli Quran, tapi dia tak nak beli Quran sendiri, nak wakil pada orang lain, boleh dia wakil orang lain walaupun wakil dia itu orang kafir. Tu. Tetapi sah orang kafir jadi wakil membelikan Quran untuk orang Islam, cuma dia orang kafir itu sendiri tidak boleh menyentuh Quran, dia tak boleh qabak. Bila nak sentuh Quran ni, dia tak boleh sentuh ni ketika qabak, yakni ketika serah menyerah duit dan ambil Quran. Apabila dia nak tolong belikan kepada kawan dia tu Islam, dia ni masih kafir, maka dia nak tolong beli Quran pada kawan dia, boleh ke tidak? Sah akad jual beli. Akad jual beli sah, tapi nak terima qabak, kita panggil, nak terima Quran, tak boleh dia terima. Kenapa? Haram dia menyentuh Quran, kerana dia orang kafir. Ni sebab itulah ada kaitan dengan jual beli. Dia nak sentuh Quran pun haram. Mana boleh dia nak memiliki Quran. Sentuh pun tak boleh, nak qabak pun tak boleh, nak terima Quran tak boleh, sentuh tak boleh, apatah lagi nak milik lagi tak boleh. Tu. Lepas tu macam mana? Hanya dibenarkan untuk dia ijab qabul sahaja, dibenarkan untuk dia akad jual beli sahaja, tapi nak ambil kena orang lain. Ketika qabak serah menyerah,
kenalah yang berwakil, orang yang wakilkan itu sendiri mengambilnya. Kena orang yang wakil dia tu Islam yang wakilkan dia suruh beli, kena tuan yang wakilkan sendiri ambil. Tu. Baik, saya tahu tuan, ini mudah saja kesimpulan dia. Tak dibenarkan wakil kepada orang kafir. Tak dibenarkan orang kafir ini wakil kepada orang lain kerana dia sendiri tak boleh beli, dia sendiri tak boleh wakil walaupun nak wakil kepada orang Islam. Sebaliknya, orang Islam dia boleh beli Quran, dia boleh beli hadis, dia boleh beli kitab-kitab ada tulisan Quran, dan dia juga boleh wakil kepada orang lain walaupun wakil itu kepada orang kafir sekalipun. Syaratnya orang kafir itu haram qaba', haram menerima barang. Mesti barang itu diserahkan sendiri kepada orang yang wakil. Itu orang Islam tadi. Baik, saya tahu, mudah saja. Last sekali tambahan juga, info tambahan tentang membaca Quran. Yang kata jual beli dia agak ketat, tak sama dengan baca. Hukum orang kafir membeli Quran tidak dibenarkan. Membeli Quran tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana Islam mengharamkan ataupun tidak membenarkan untuk orang kafir memiliki Quran. Sama ada di atas jual beli, jalan jual beli, ataupun di atas jalan hebah, hadiah dan sedekah. Melainkan sekiranya tidak memiliki, dibenarkan, seperti pinjam, boleh. Boleh kita pinjamkan Quran kepada orang kafir, tapi dia tak boleh pegang juga. Pergi pinjam buku yang ada tulisan Quran, pinjam buku pendidikan Islam kepada orang kafir, boleh. Jual beli tak boleh. Sebab jual beli milik, adapun pinjam itu milik manfaat saja, bukan milik ain. Apa tambahan dia? Baca. Adapun membaca, orang kafir membaca Quran, dia agak luas sedikit hukum. Ada kaitan. Macam mana luasnya? Tentang membaca Quran diluluskan. Orang kafir membacanya jika dibenarkan orang kafir baca, jika ada harapan ia orang kafir memeluk agama Islam. Tapi kalaulah nak jual beli, agak ketat. Selagi dia tak peluk agama Islam, walaupun ada harapan, tak dibenarkan dia milik. Dia tak boleh lagi nak milik Quran. Walaupun dia ada harapan untuk memeluk agama Islam. Tetapi baca Quran, bukan pegang Quran, bukan pegang Quran, bukan milik Quran, baca saja. Jika ada harapan ia orang kafir itu memeluk agama Islam dengan dipahamkan kandungan Quran, boleh. Kalau dia ni ada harapan, kita boleh benarkan dia baca Quran. Kita boleh benarkan dia baca. Adapun dia sendiri nak hafal, itu tak ada kena mengena dengan kita. Tapi yang ada kaitan dengan kita, yang kita boleh benarkan dia baca, sekiranya dia ini ada harapan untuk memeluk agama Islam. Dia tak anti kepada Islam, dia tak lawan Islam. Dan jika tiada harapan, hendaklah dilarang. Kalau dia tidak ada harapan, memang dia anti Islam, dia nampak terang-terang dia lawan Islam secara terbuka, maka wajib kerajaan ataupun orang ada kuasa menghalang dan mencegah ia orang kafir membaca Quran. Jangan benarkan dia baca Quran. Jadi isu ni sudah lama tuan-tuan. Jadi kita dah tahu hukum, apa hukum orang kafir baca Quran. Jadi itulah dia. Kalau dia nampak tiada harapan, memang dia nampak jelas anti Islam, dia nampak terbuka lawan Islam, maka haram untuk kita benarkan dia membaca Quran. Wajib kita cegah, wajib kita halam dia. Seperti ini juga ada tambahan kitab-kitab hadis dan kitab-kitab agama yang lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, dalam dua ciri lagi ataupun dua syarat pembeli dan penjual lagi kita akan settlekan minggu depan, hari Rabu depan, insya-Allah kita akan sambung syarat yang keempat dan juga syarat yang kelima. Baik, saya mudah saja hari ini tuan-tuan. Terma yang ketiga, tidak ada paksaan dalam jual beli, dan juga terma yang keempat ini, terma yang kedua tidak ada paksaan, dan terma yang ketiga iaitu syarat pembeli, bukan penjual. Syarat pembeli mesti Islam. Sekiranya pembeli ini nak membeli Al-Quran, nak membeli hadis dan nak membeli kitab-kitab
yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran ataupun kitab-kitab agama yang ada di dalamnya tulisan Quran ataupun kitab sirah. Ini tambahan saja, kitab sirah ataupun kitab-kitab wali Allah. Sirah dengan wali Allah itu tambahan, di belakang dia ada khilaf. Setengah ulama kata sah. Baik, saya tanya tuan-puan, insyaAllah kita akan sambung syarat yang kelima, juga mudah, iaitu belian hamba. Nak beli hamba syarat kelima, dan syarat yang keenam nak membeli senjata. Kelima itu insyaAllah kita akan bincang minggu depan. Keempat, syarat beli hamba, dan kita akan bincang sedikit secara sepitah lalu saja tentang kategori-kategori hamba sebagai info tambahan, walaupun kita tidak ada hamba pada zaman kita, tetapi at least kita belajar secara ringkas berkenaan dengan sistem perhambaan di dalam Islam, kerana dia ada peruntukan khas di dalam muamalah Islam. Ada satu fasal, satu tajuk yang khusus berkaitan dengan undang-undang hamba ataupun peraturan hamba. Sekiranya berlaku balik sistem hamba ini ada balik, maka kita tahu hukum dia, ada jenis-jenis hamba dan bagaimana jual beli hamba yang sebenar di dalam agama kita. Walaupun kita dah tahu P.Ramlee tunjuk tu tuan-puan, itu real, bukan lakonan semata-mata, tapi lakonan sebagai pengajaran kepada kita untuk mendedahkan kepada kita, pada masyarakat Islam, bagaimana rupa jual beli hamba yang sebenar. Itulah cara yang dibuat oleh P.Ramlee, cara yang betul mengikut undang-undang ataupun peraturan jual beli hamba. InsyaAllah kita akan sebut minggu depan, dan cuba kita relate dengan cerita P.Ramlee tuan-puan, jual beli hamba. Jadi tuan-puan tengok dulu cerita P.Ramlee yang jual beli hamba tu. Ada cerita yang jual beli hamba di pasar tu, dan apabila saya sebut hamba minggu depan, insyaAllah tuan-puan nampak cara jual beli hamba yang telah tunjukkan oleh P.Ramlee dalam cerita tu. Saya lupa dah tajuk dia, tapi saya tengok selalulah, sebab saya antara panggil apa tuan-puan, antara cerita yang saya tengok, drama saya tak pernah tengok tuan-puan, sorry, saya tak pernah tengok drama, tapi saya tengok adalah cerita P.Ramlee sahaja. Drama-drama lain tu saya tak tengok lah. P.Ramlee tu sebab dia ada nilai, ada value dia. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-puan kepada pihak penganjur, terutamanya pada malam ini. Malam ini tuan-puan, surau dianjurkan oleh surau Al-Aziz dan juga surau Al-Ihsan. Sorry, silap lah. Banyak sangat kuliah kita. Malam ni surau An-Nur dan juga surau Sara gabungan tuan-puan. Muamalat dianjurkan oleh Sara dan juga surau An-Nur, selang-seli Selasa Rabu. Kamis tu baru surau Al-Aziz dan juga surau Al-Ihsan. Baik, terima kasih banyak tuan-puan kepada semua kawan-kawan, teman-teman, rakan-rakan yang memeriahkan majlis pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan diberikan kepahaman yang baik, terutama dalam muamalah Islam, untuk kita tekab dan untuk kita niat. Mudah-mudahan kita antara orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk cuba menghidupkan kembali syariat muamalah di lapangan. Cuba untuk belajar dan cuba untuk menghidupkan sistem muamalah di dalam kehidupan kita seharian. Kita lah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mempertahankan syariat muamalah dan untuk cuba menyebar luaskan ataupun implement amalan ataupun akad muamalah di lapangan sebenar. Mudah-mudahan kita lah orang yang Allah pilih, dan untuk bukan saja beramal untuk diri kita, untuk sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala dan diberikan keberkatan umur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah tuan-puan, kalau saya ingat akan datang, saya akan sebut beberapa ada cara untuk kita jana income ataupun jana pahala melalui akad jual beli. Ada tambahan yang diajarkan oleh ulama kita, niat tambah satu lagi. Kita akan dapat pahala melalui implement yang betul. Kita akad betul dapat pahala, semua kita jaga. Yang keduanya niat tambahan. Kita ada niat tambahan untuk kita dapat pahala tambahan. InsyaAllah saya akan sebut akan datang. Kalau saya lupa, tuan-puan boleh ingatkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kembali. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pagi tuan-puan dalam kitab Hidayatus Sibyan.